Selamat petang pada saudara Hidayah. So, saya akan menanyakan soalan mengenai COVID-19. Pada pendapat saudari, apakah pandangan saudari tentang plan rangsangan ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan pada tempoh PKP sehingga PKPP pada masa ini? Alhamdulillah, pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah dijalankan oleh kerajaan pada waktu COVID-19 telah membantu untuk menyelamatkan lebih daripada 2.4 juta pekerjaan, mengurangkan beban aliran tunai kepada 11 juta penduduk di Malaysia dan juga membantu untuk memberi sokongan kepada lebih daripada 300,000 syarikat di negara. Dan saya difahamkan bahawa pakej prihatin ini masih lagi dijalankan sehingga hari ini. Seperti yang kita tahu, wabak COVID-19 ni telah memberi impak yang besar terhadap ekonomi di negara kita sejak akhir-akhir ini kan. Sebagai seorang mahasiswa, apakah kesan yang terjadi daripada ekonomi negara kita ini terhadap anda? Untuk terhadap saya, kalau terhadap saya seorang student mahasiswa dan saya ada bisnes saya sendiri. Untuk waktu sebelum PKP, saya bisnes fizikal saya yang retail laptop apa semua tu berjalan dengan lancar. Tapi bila PKP ni start, dia jadi susah sikit nak dapat customer sebab orang tak dapat nak hantar laptop. Tapi saya ada buat online business juga. Saya ada jual game komputer. So bila PKP ni orang semua duduk rumah, saya rasa okey lah sebab ramai orang dulu. Agak beruntung lah. Itu je. Terima kasih. Sebagai rakyat Malaysia yang terkesan dalam wabak COVID-19 ini, apakah cabaran yang paling besar yang memberi impak dalam ekonomi kewangan keluarga dan bagaimana anda tanganinya? Okey, tak dinafikan memang sangat terjejas dalam institusi kekeluargaan saya sebab saya dan suami diberikan cuti tanpa gaji dan hanya bergantung RM600 sebulan daripada kerajaan, iaitu subsidi upah per keso. Kami ada saving tapi hanya bertahan dalam sebulan setengah. Lepas daripada sebulan setengah tu, kami telah membuat keputusan, berfikir yang untuk membuat bisnes online. Saya membuat kek dan pasarkan dalam talian WhatsApp dan juga Facebook. Kalau ada pengantaran, suami akan pergi menghantar pada pelanggan lah. So itu cara saya menangani dalam musim COVID-19 yang memberi impak dalam keluarga saya. So jadi perlunya ada saving dalam tempoh sebulan setengah lah untuk menangani dan menampung. Sekian, terima kasih. Berdasarkan impak-impak negatif yang telah berlaku terhadap ekonomi negara kita yang disebabkan oleh COVID-19, pada pendapat awak, apakah langkah-langkah yang boleh kita laksanakan untuk membantu ekonomi negara kita? Saya rasa kita patut membeli barangan dari bisnes tempatan dan syarikat-syarikat pula patut bagi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia daripada bergantung kepada warga asing. Assalamualaikum, selamat petang Cik Nadia. Institusi pelajaran kini sudah dibuka. Pelbagai cara telah diperkenalkan untuk meneruskan proses pembelajaran bagi para pelajar di sekitar Malaysia. Okey, jika anda seorang Menteri Pelajaran, apakah tindakan yang wajar anda lakukan bagi membantu mereka semua dalam proses pembelajaran? Waalaikumsalam, Cik Amir. Okey, bagi pendapat saya, kerajaan perlulah menyediakan perkhidmatan internet percuma kepada pelajar-pelajar supaya mereka dapat meneruskan pelajaran atas talian dengan smooth. Itu saja. Hai, soalan saya ialah, berikut dengan gejala COVID-19 yang berlaku di negara kita, Kementerian Pendidikan telah memutuskan untuk menggalakkan pembelajaran secara online di rumah. Apakah pandangan anda tentang inisiatif ini? Pada pandangan saya, belajar secara online ataupun maya tidaklah begitu berkesan atas beberapa faktor, tetapi ianya bergantung kepada persekitaran dan pelajar itu sendiri. Okay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Amira. Pada pendapat anda, apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam membantu sekolah dalam pembelajaran anak-anak semasa COVID-19 ini? Waalaikumsalam.
Pada pendapat saya rasa ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mengenai langkah-langkah penjagaan diri dari COVID-19. Antaranya seperti mencuci tangan dengan betul, memakai pelitup muka dengan betul dan juga penjarakan sosial antara norma baharu yang ibu bapa perlu terapkan kepada anak-anak. Assalamualaikum Encik Maskoya. Soalan saya adalah, seperti mana yang kita semua ketahui, kita masih lagi dalam peperangan menentang wabak COVID-19. Apakah perbezaan yang anda telah perhatikan dalam hidup anda sebelum dan sekarang dari segi sosial masyarakat? Bagi saya, perubahan yang saya nampak paling ketara adalah norma baharu kita, iaitu penjarakan sosial 1 meter, dan saya rasa itu adalah satu langkah yang baik untuk pihak kerajaan untuk membasmi COVID-19. Apakah salah satu contoh yang anda boleh berikan? Penjarakan sosial, tak boleh bersalaman, hanya boleh pandang je. Itu sahajalah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Aimi Syazri. Secara keseluruhannya, pendedaran penyakit COVID-19 ini, COVID-19 banyak memberi kesan kepada negara kita. Dari segi sosial masyarakat, apakah impak positif maupun negatif yang dilalui masyarakat di Malaysia? Terima kasih. Nama saya Adi Sofi. Jadi impak positif yang saya dapati ialah banyak masa terluar yang kita tangguh selama ini dapat kita jalankan. Contohnya aktiviti-aktiviti di rumah yang meliputi perkebunan ataupun masakan-masakan yang tertangguh yang kita tak sempat cuba. Jadi kita boleh cuba pada sekarang. Dan impak negatifnya pula, banyak orang yang dibuang kerja. Terima kasih. Gejala COVID-19 telah banyak membawa perubahan kepada kehidupan sosial di kalangan masyarakat kita. Pada pendapat anda, apakah perubahan yang paling dirasai sebagai seorang ahli masyarakat dan pelajar pengajian tinggi di Malaysia? Pendapat saya, perubahan yang paling saya rasai adalah dengan penggunaan sistem pembelajaran secara atas talian di mana semua kelas, perjumpaan dan tugasan perlu dilakukan melalui alam maya. Maka interaksi antara saya, pensyarah dan rakan-rakan menjadi lebih terhad. Masa saya lebih banyak dekat rumah je. Tahun akhir saya yang sepatutnya melakukan pelbagai kenangan bersama warga Unimas kini terjejas oleh disebabkan pandemik ini.